Assalamualaikum warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala di atas kurniaan daripada Allah pada pagi ini kita dapat bersama-sama dan kita sambung surah Saba. Surah Saba, saya berhenti baru ni, saya hurai ayat pertama dan ayat kedua sahaja. Surah Saba saya sebut baru ni, itu salah satu daripada surah ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut berkenaan dengan menafikan syafaat yang berbentuk kasih sayang selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang berhak untuk beri syafaat pada manusia berdasar kepada milik syafaat itu adalah milik Allah Ta'ala. Syafaat itu adalah salah satu daripada milik Allah Ta'ala. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh bagi syafaat pun bukan kerana dengan dia sendiri nak bagi, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yashfa'u indahu illa bi'idnih. Orang yang boleh beri syafaat, pertolongan di hari akhirat, itu Nabi SAW, itu pun dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebut kuliah kita yang lepas, bahagian pertama iaitu bahagian dia panggil menyentuh berkenaan dengan isbat dan nafi. Isbat ni maknanya kita mensabitkan hanya Allah Ta'ala saja yang perlu disembah dan tidak ada sembahan yang lain melainkan Allah, tu orang panggil nafi. Baik, kita dah baca ayat yang pertama dan ayat yang kedua pada kuliah kita yang lepas, dan saya telah hurai berkenaan dengan Alhamdulillah tu macam mana, kenapa disebut sebagai Alhamdulillah, kenapa ada alif lam pada perkataan Alhamdulillah. Tu semua adalah salah satu daripada ilmu yang telah kita dapat. Ayat kedua pula, kita sebelum daripada masuk ayat 3 tu kita ulang sikit. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut wa ma yanzilu minas sama', dan apa yang turun daripada langit itu hujan. Wa ma yakhruju fiha, dan apa yang naik daripadanya. Naik ni dua perkara. Sebelum jadi hujan tu dia naik wap air dulu. Belum jadi hujan, dia naik wap air dulu. Matahari Allah Ta'ala perintahkan supaya mengeluarkan sinaran dia, menyuluh di mana-mana tempat, memancarkan cahaya di mana-mana tempat, di kawasan tasik, di kawasan yang kita sebut sebagai laut, naik wap air, maka wap air itu jadi awan. Wap air itu jadi awan. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, apa yang naik iaitu ruh manusia. Ruh manusia naik ke langit juga. Ketika mana manusia telah mati, diambil oleh Allah Ta'ala ruh-ruh yang baik-baik ini, dibawa ke langit dalam tempat, ditempatkan di tempat yang baik, tempat yang elok. Tafsiran yang ketiga itu malaikat yang turun naik.
malaikat yang turun naik. Oleh kerana kita ni ada malaikat yang menjaga kita, dan malaikat ni waktu subuh, waktu asar, berdasar pada hadis Nabi SAW, waktu subuh ya waktu asar, malaikat ni akan tukar shift, dia panggil. Akan tukar shift. Subuh dengan asar, turun naik juga malaikat. Wa huwa ar-rahimul ghafur. Biasa kita dengar wa huwal ghafurur rahim. Biasa kita dengar perkataan wa huwal ghafurur rahim. Tapi dalam ayat ni disebut ghafur, disebut rahim dulu. Wa huwar rahimul ghafur. Kerana kita hidup ni kita memerlukan rahim daripada Allah. Rahim daripada Allah Ta'ala. Dan bila kita mati di hari akhirat, hasil daripada rahmat Allah Ta'ala ni, kita minta ampun dengan Allah Ta'ala. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri nikmat kepada kita kehidupan akhirat ni, memerlukan ghafur, memerlukan keampunan Allah Ta'ala. Memerlukan keampunan Allah Ta'ala. Di atas muka bumi ni, kalau tidak kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kepada kita, sudah tentulah kita duduk dalam keadaan yang huru-hara, sebab Allah Ta'ala tidak ada sifat rahim. Tapi rahim Allah Ta'ala beri kepada kita di atas muka dunia ni, lalu ghafur, pengampunan yang kita perlukan dengan di akhirat. Kerana manusia yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hidup akhirat dia sengsara. Bermula daripada kehidupan permulaan kepada akhirat itu dalam kubur, penuh dengan kesengsaraan. Baik, ni susunan ayat ni nak beritahu kepada kita betapa hebatnya Allah Ta'ala ni. Baik, hari ni ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, wa qala alladhina kafaru la ya'tina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'alimul ghaib la ya'zubu 'anhu mithqala dharrah في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا كتاب مبين. Baik. وقال الذين كفروا لا يأتينا الساعة. Orang kafir kata hari akhirat ni tidak akan datang kepada kami. Orang kafir yang tidak percaya pada akhirat ni, dia kata kiamat ni tak mari. Padahal kata dia, kalau kita mati ni mati begitu saja, tidak ada hari kebangkitan. Jadi kalau kita tengok tujuan Allah Ta'ala sebut biji benih yang ditanam dalam bumi keluar balik selepas disiram, adalah salah satu bukti bahawa akhirat itu wujud. Kerana benih yang kita tanam ni, benih kita tanam, benih apa? Benih jagung ke, benih biji sawi ke apa? Tak ada apa pun benih tu. Nak banding dengan pokok yang kita kata hidup juga. Tapi nak ambil tanam pokok begitu, ada pokok yang hidup, ada pokok yang tidak hidup. Ada pokok yang perlu kepada benih. Jenis tanaman ni dia ada keratang batang, penyebaran angin, biji benih. Ni tanya budak-budak sekolah mengaji sains, dia tahu. Ada yang ini keratang batang, kita kerak batang dia tu, kita cocok, dia tumbuh. Tebu apa tu, apa ni orang panggil buluh apa tu, senang je tanam. Ada yang kena biji benih. Biji benih. Ada yang melalui anak pokok. Semua ni adalah salah satu daripada perkara yang Allah Ta'ala ajar manusia bahawa kiamat itu wujud. Kiamat itu ada. Sebagaimana kiamat Allah Ta'ala boleh bangkitkan manusia yang telah pun hancur, maka Allah Ta'ala bangkitkan jadi manusia balik, maka begitulah biji benih yang ditanam, yang dianggap kalau kita tengok biji jagung, biji sawi itu tak ada. Orang Kelantan kata tak ada gamuk nak naik. Tak ada gamuk ni apa? Tak ada. Tak ada harapan. Ada penterjemah tak apa. Tak? Tak ada harapan sikit pun nak tumbuh.
dengan biji benih tu, kalau kita tengok rupa dia, tapi Allah Ta'ala boleh buat. Dengan Allah Ta'ala turunkan hujan daripada langit. Musyrikin Mekah tidak percaya bahawa kiamat tu ada. Nampak mayat duduk dalam kubur bertahun-tahun tu, tak ada harapan dah. Hancur lebur. Nak tinggal apa? Tak nak tinggal apa, debu. Kalau ada pun ajbuz zanab, tuan sulbi. Ya Allah Ta'ala nak hidupkan daripada hujung tuan sulbi tu. Hak lain semua hancur. Hancur lebur. Sebagaimana kita tengok biji jagung tu, kita tak pasti kata benda tu boleh naik. Begitulah orang Mekah tengok orang mati hidup semula, dia tak percaya dalam keadaan begitu. Tapi Tuhan boleh buat. Itu kaitan. Maka kaitan Allah Ta'ala cerita dengan langit, bumi, dengan hujan, dengan nampak macam ayat pertanian lah Tuhan cerita tu. Tapi sebenarnya semua menuju kepada akhirat. Mereka kata tak ada. Akhirat yang tak ada. Satu lagi tafsir, apa yang mereka kata waqala ladina kafaru la ta'tina as-sa'ah, adalah merujuk kepada kesombongan mereka dalam menentang agama. Mereka menentang agama ni bukan sahaja mereka lawan main-main, tapi mereka lawan sungguh-sungguh. Dengan mereka kata bahawa kamu kata Muhammad azab, ada kiamat ni azab bagi kami. Tak ada azab. Ada azab bagi kami. Kami hidup begini, mati-mati begitu. Azab-azab ni kami tak percaya. Itu kata musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah kata begitu. Musyrikin Melayu pun kata gitu juga. Sama je. Tak percaya pada akhirat. Tak ada akidah. Namun musyrikin lah. Buat syirik pada Allah Ta'ala. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Oleh kerana dia kata begitu, Muhammad menjawab. Qul, mu kata, pasti datang demi Tuhanku, sesungguhnya kiamat itu pasti datang kepadamu. Kenapa tidak ada hari kiamat itu? Pasti ada. Allah Ta'ala guna perkataan wa rabbi, satu lafaz qasam dia panggil, lafaz sumpah. Qul bala, pasti datang. Wa rabbi, sumpah. Allah Ta'ala suruh Nabi bersumpah. Allahumma salli ala Muhammad. Jarang sekali berlaku Nabi Muhammad SAW sumpah dalam Quran ni, kecuali Allah Ta'ala bersumpah. Nabi tak perlu bersumpah, dia itu betul. Allah pun tak perlu bersumpah bahawa kata Allah Ta'ala itu benar. Tapi oleh kerana pesen orang Arab ni, dia bercakap kena bersumpah. Dan pesen orang kita pun bercakap, kalau tak bersumpah tak percaya. Sebab kita nak bercakap benda yang besar, benda yang orang panggil kalau guna otak tak sampai. Nak hidup semula ada azab ni tak sampai kalau guna otak, kepala otak kita tak sampai. Oleh kerana nak bercakap benda yang besar, maka kena guna sumpah. Betul benda ni, bukan main-main. Nabi kata qul bala wa rabbi. Dan Allah Ta'ala boleh bersumpah dengan apa-apa sahaja. Pasti datang kiamat itu, pasti datang kepadamu. Allah Ta'ala suruh Nabi menegaskan bahawa pasti datang. Nak percaya ke tak mau percaya tu nombor dua. Nombor satu, bahawa pasti datang. Nak ke tak mau, kena hadap. Itu pasti. Allahu Akbar. Macam seseorang tu pasti mati. Nak ke tak mau mati, mati. Seorang tu pasti tua. Kalau tidak dia mati muda, dia akan pasti tua. Nak lari daripada nampak tua tu, kadang-kadang orang tanya umur berapa makcik, sengih nak jawab tak boleh. Malu nak sebut tua. Nak sebut tua tu malu. Kalau beli ubat macam-macam lah, nak bagi muka ni tegang, macam letak. Orang kata letak biji durian, letak biji durian muka. Lepas makan durian tu ambil letak, suruh tegang muka macam-macam. Muju hak kata tu, dia tak kata kulit durian. Tak nak suruh tua. Tanya umur pun tak boleh jawab. Rahsia, dia kata rahsia. Sebab apa? Takut nampak tua. Pasti tua. Sebab lepas muda tu dia tua.
Benda yang pasti ni nak ubah tak boleh. Orang panggil qaddarullah. Sebab tu kita nak suruh jadi kita ni Melayu, nak jadi Cina tak boleh. Kita nak macam mana kita Melayu nak jadi Cina? Orang duk kaluk nak sebut Melayu, sebut Melayu, saya tak nak jadi Cina. Cina situ masuk Islam pun orang panggil Cina. Ada boleh masuk Islam orang panggil Melayu dia ni. Dah. Melayu tu bangsa dah. Cina situ. Dia tak nak kata, dia ni jadi Melayu dah. Mana boleh masuk Melayu? Cina tu cakap Cina, hidup cara Cina, makan pun Cina. Makan guna apa? Chopstick tu. Saya sampai ke hari ni tak pandai nak makan guna tu. Buat lagu mana tak payah nak makan. Ajak nak jadi Cina juga tak jadi Cina. Nah, Melayu tak jadi Arab. Buat macam mana muka nak jadi Arab? Tak boleh. Melayu situ. Orang Kelantan nak jadi orang Perlis. Tak jadi. Boleh. Lah, kalau tak jadi nak buat macam mana? Mari duk Perlis pun cakap Kelantan situ. Lagu mana? Duk makan nasi ganja pun, nasi ganja orang Perlis nak. Nasi kandak tu, bukan kandak makan, duk cakap gitu, duk Kelantan situ. Orang Perlis nak jadi Kelantan, nak makan budu, habis kawah pun. Duk Perlis situ. Mana ini qaddarullah. Benda yang qaddarullah. Boleh nampak ni? Benda yang qaddarullah. Tapi Allah Ta'ala punya kuasanya, dia kata kiamat tu berlaku. Sebagaimana kamu wahai manusia nak jadi Cina tak boleh. Sebagaimana kamu wahai manusia nak jadi Pakistan tak boleh sebab mau Melayu. Tak boleh buat. Maka kamu nak ubah kiamat tu supaya tak jadi, tak boleh kerana dia pasti berlaku. Jelas tu? Tu kita faham. Kefahaman kita berkenaan dengan kiamat. Baik. Satu Tuhan sebut kul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Tuhan kata pasti datang. Satu lagi letak sifat dia. Alimul ghaib. Ia mengetahui benda gaib. Allah yang tahu ilmu gaib ni, maka Allah Ta'ala beritahu kepada kita benda yang gaib. Segala bentuk al-ghaibiyat dia panggil benda-benda gaib. Bila Allah Ta'ala beritahu, maka benda tu betul sebab dia yang tahu. Kalau seseorang tu kata saya tahu benda ni sebab dia memang bahagian tu, bahagian undang-undang. Contoh, dia sebut bahagian undang-undang, dia kata undang-undangnya ustaz begini, kita percaya sebab memang dia bahagian undang-undang, sebab dia tahu bidang ni. Kita kata gaib, Allah Ta'ala sahaja yang tahu benda gaib, dan dia kata bahawa benda gaib ni dia sebut. Takkan kita tak percaya pada Allah sebab dia tahu benda gaib? Bila dia ada ilmu berkenaan dengan benda gaib, tapi tiba-tiba kita tak percaya benda gaib yang dia tu ada ilmu berkenaan dengan gaib, maka salahlah kita. Tak betul lah prinsip kita. Sebagaimana seorang yang nasihat kepada kita bahagian undang-undang, kerana dia tahu bahawa benda tu undang-undang. Benda ni dia kata undang-undang. Undang-undangnya buat begini, dia tahu. Maka kita kena pakailah dia sebab dia tu tahu dalam undang-undang. Boleh nampak ni? Allah Ta'ala kata aku tahu benda gaib. Maka setiap benda gaib tu kamu kena tahu. Bahawa aku mengetahui dan kamu kena percaya sebab aku tahu. Ni juga menafikan, satu lagi menafikan bahawa manusia boleh tahu benda gaib. Ini dia menafikan. Manusia tak tahu benda gaib. Segala benda gaib yang manusia tahu adalah berdasar kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Lebih pada tu tak tahu. Nak pergi banyak lagi nak tahu benda gaib tu, macam ada orang kata tok guru dia tahu benda-benda gaib ni. Nipu belaka. Khayal. Khayal ni kalau kita kata mabuk ketum lah. Nah, khayal begitu. Sebab dia tahu dia kata benda gaib. Tok guru dia tahu. Dalam hati anak murid dia, tok guru dia tahu. Anak murid dia mari nak hajat apa, tahu. Kalau dia tahu pun Allah Ta'ala buka kepada dia, contohlah.
yang panggil kasyaf. Ada satu benda istilah panggil kasyaf. Tapi dia tak bagi tahu kau, dia senyap seorang dia. Dia pun tak mengaku dia kasyaf. Dia tak mengaku. Ni duk mengaku bahawa dia tu Rasulullah mari dekat dia selalu. Nampak Rasulullah boleh bercakap dengan Rasulullah depan-depan, ilmu apa begini. Ni ilmu yang mengarut. Ilmu mengarut ni ilmu yang ada zaman kita gini. Sebab tu Syiah ni, dia di antara akidah dia, iaitu syekh dia tahu benda-benda gaib. Syekh dia tahu benda-benda gaib. Dan Syiah juga mendakwa bahawa masa dia sambut hari Karbala, Sayyidina Ali sendiri yang mari, yang berupa menjadi singa. Masa pembunuhan Hussein, dia kata Sayyidina Ali mari berupa jadi singa, datang menjilat darah anaknya yang dibunuh. Sebab tu kalau kita tengok hari Karbala 10 Muharram tu, Syiah buat replika singa seekor yang menunjukkan Sayyidina Ali mari. Karuknya Syiah tu, dia buat replika maknanya patung lah, yang orang pakai macam orang duk pakai tu, jadi Mickey Mouse apa tu. Dia buat gitu. Dia kata tu Sayyidina Ali mari, dia kata masa pembunuhan Sayyidina Hussein. Itu akidah Syiah. Syiah ni memang suka pada replika maknanya benda tiruan, benda tak betul. Lepas tu sebelum marinya puak-puak Syiah ni, dia mari dulu puak-puak ni hak bawa replika ni, hak bawa janggut, hak bawa apa, dia mari dulu. Dia mari dengan tujuan nak beritahu ni hak Nabi, ni hak Nabi. Tujuan untuk puja yang tu. Bila puja janggut Nabi, bila puja rambut Nabi, bila puja selipar Nabi, puja semua tu, tak ada puja Allah Ta'ala, dia puja barang tu. Betapa liciknya puak-puak ni untuk menghancurkan akidah umat Islam. Walaupun nampak lain-lain geng, walaupun nampak dia tu kutuk Syiah, tak setuju dengan Syiah, tapi kefahaman yang ada pada batang tubuh dia tu mari daripada Syiah. Kefahaman yang ada dalam kepala dia tu, iaitu Tok Guru tahu benda gaib, tahu benda yang akan berlaku. Zaman dulu nak menikah anak, dia suruh Tok Guru tetap tarikh. Tok Guru kena tetap tarikh menikah anak saya biar berkat sikit. Padahal anak Tok Guru tu sendiri bercerai. Pok dia tu Tok Guru dah lah tetap tarikh untuk anak dia menikah, anak dia pun bercerai. Nikah bercerai ni kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Tapi dah orang kita ni dia percaya benda tu. Sebab tu saya kata tak perlu minta dengan Tok Guru. Kalau anak nak menikah, tengok ramalan kaji cuaca lah, hujan ataupun tidak. Tanya orang ramalan, dia pun ramalan juga kaji cuaca, tanya dia hujan ke tak hari ni. Payah kalau nak kenduri hujan-hujan ni, betul tak? Dia tanya Tok Guru buat apa, nak suruh berkat sikit hari. Hari-hari ni mana ada hari sial, tak ada. Hari semua hari-hari baik, hari semua baik-baik. Apa yang kita kisah sangat dengan hari-hari ni? Sampai ada kefahaman tak boleh buat kenduri kahwin bulan Safar, takut sial. Bulan tu tak sial, mung tu sial, kata-kata. Kalau kita nak kata bulan tu malah ada sial-sial, tidak, tak boleh, dia kata. Orang zaman dulu saya ingat reban ayam pun dia tak buat bulan Safar, kata. Tak boleh ayam banyak makan di musang, padahal memang musang atau tak kedaruh ayam pun makanan dia. Tak boleh dia kata. Nak beritahu sampai tahap begitu kefahaman karut marut. Alhamdulillah lah, Tok Guru kita zaman dulu dia cakna juga benda-benda tidak ada dalam benda-benda gini. Cuma zaman sekarang dia masuk dengan versi Islamik. Kononnya versi Islamik. Dia masuk dengan versi Islamik. Dia kata hak ni juga daripada dalil Islam. Dia ajar orang kampung. Orang kampung pakat ikut apa hak Nabi tak ajar. Sedangkan yang tahu benda gaib Allah Ta'ala. Tu akidah tu. Kita duduk mana-mana apa hak tahu benda gaib Allah. Lalu bila manusia terlibat dengan benda-benda gaib ni, kadang-kadang boleh bawa syirik pada Allah Ta'ala. Kalau tak kena cara, bawa syirik pada Allah Ta'ala. Jin kita tak tahu dia duduk mana.
Ada setengah orang kata rumah dia, tempat dia ni, awak kena pindah rumah sebab tempat dia. Apa kita nak mengalah dengan jin? Kita hebat pada jin. Nampak tu? Hebat pada jin. Sehari dua ni duk viral, duk ketuk pintu. Mih kata Malaysia dia takut duk ketuk pintu. Apa kat takut lah hantu ketuk pintu rumah malam-malam. Takut apa? Allah takut. Takut apa? Cuba kata baik. Nak ketuk pintu. Biar dia ketuk pintu. Kita ada ayat Quran. Kita tak yakin dengan ayat Quran yang Nabi ajar pada kita. Nabi ajak lama lah baca surah Baqarah dalam rumah. Habis surah Baqarah. Baca. Bukan pasal kaset dia baca. Bukan pasal radio. Baca surah Baqarah tu awal sampai akhir. Rumah tak diganggu oleh syaitan. Kita yakin. Kita baca. Apa masalah? Nak mari ketuk pintu, nak mari atas dinding, nak mari pergi. Dan setengah kata tak boleh duduk ni tempat dia, Ustaz dia kata tempat dia ni, jadi kita tak boleh lah. Kita kena pindah lah. Tak ada pasal-pasal rumah kita buat mahal-mahal bagi ke jin. Ada rumah orang habis 200,000 lebih, dia bagi ke jin saja rumah tu. Sebab tak nak duduk Ustaz, dia kata duduk malam-malam duduk buat air, order air dengan dia. Tak ada percaya TO satu. Apalah yang susah sangat lah. Orang ada Quran, ada apa, baca Quran lah. Baca Quran, baca ayat-ayat ruqyah. Tak jadi Ustaz. Tengok, dia kata baca Quran tak jadi. Mana awak yakin dengan Quran? Mana boleh tak jadi tak boleh kata begitu. Allah Ta'ala nak tengok kita tu yakin ataupun tidak dengan apa yang Nabi ajar. Kita baca sampai dia lari. Dan memang dia akan lari. Sebab kita manusia ni lebih hebat daripada jin, lebih hebat daripada iblis tu lagi. Ni adalah salah satu daripada benda yang kita kena pegang sampai ke mati. Sampai ke mati kita kena pegang ni. Kalau melibatkan al-ghaibiyat, Allah Ta'ala saja yang tahu. Dan melibatkan gangguan-gangguan jin, kita semua diajar oleh Nabi SAW. Orang duk buat perubatan-perubatan Islam, sehari dua ni seorang kena tangkap. Kih cabul. Ana pun heran juga duduk fikir seorang-seorang perubatan Islam macam mana boleh pegang perempuan. Tak pegang perempuan, perubatan Islam macam mana? Kalau ikut orang yang reti perubatan Islam ni, nama dalam kitab Sarimul Battar, Wahid Abdul Salam Al-Bali nama. Wahid Abdul Salam Al-Bali ni dia terkenal lah ni. Orang panggil dia Syekhul Jin. Syekh bahagian jin. Reti sangat lah dia. Bahagian jin ni memang dia reti. Anak-anak murid dia pun ramai. Nak murid dia yang duduk ni, dia memang tak bagi. Kalau orang tu meraung apa, dia duduk sudut situ. Kalau nak pegang pun biar orang perempuan pegang. Wah, kita tak, jangan perempuan jangan pegang, nanti berjangkit. Ingat corona apa. Berjangkit hantu tu mari. Tak ada lah baca ayat kursi, pegang lah. Ni tak, suami kena duduk kat luar, isteri duduk dalam. Dengan ustaz tu pun berubah. Mengarut sungguh lah. Mengarut ni, orang panggil mengarut. Dalam Wahid Abdul Salam Bali dia kata kalau nak pegang sekalipun biar suami dia pegang. Lepas tu ustaz tu baca saja, isyarat je suami tu pegang. Kalau berlapik pun dia tak bagi. Kalau pegang perempuan lah, lapik pun dia tak bagi. Sebab ada juga tempat-tempat belakang ni dia kena ketuk ke macam mana ke, dia kena buat gitu. So suami dia buat lah, ataupun mahram dia. Ni dah ustaz tu yang anak kita nak dara. Lagi berubat dengan ustaz tu. Ustaz tu dah pegang lutut, dah pegang bahu. Ustaz pun orang, tidak plastik. Nampak ni? Saya ingat juga kepiah tu jarang-jarang. Apatah lagi melibatkan anak dara apa, Allah Akbar. Kalau saya jadi menteri agama, saya tutup habis pusat-pusat perubatan Islam ni. Nasib baik saya jadi ustaz je. Kalau saya jadi menteri agama, kalau aku tutup habis pusat perubatan Islam ni, kita kaji semula. Perubatan Islam ni sampai masa dah kena kaji betul atau tidak, melandaskan nas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Banyak duk mengarut je, banyak duk mengarut.
Allah Ta'ala bagi ayat ni kepada semua sahabat. Maknanya sahabat semua boleh baca. Tak ada kata bagi pada kawan ni boleh baca, tidak. Cuma kekuatan iman kita untuk yakin dan beramal dengan ayat tu je iblis takut. Tu yang syaitan takut. Tapi kalau kita duk main, saya ustaz bukan tak yakin, tapi saya rasa macam saya baca ni macam tak berkat mana, tu apa panggil tak yakin. Sebab tu saya pernah sebut ayat yang saya baca dalam air yang sama dengan tuan-tuan baca dalam air yang sama, berkat tu duduk pada ayat ke duduk pada saya, duduk pada kita? Berkat duduk pada ayat. Jadi balik baca ayat ni jampi. Cuma kita rasa macam kawan ni dia minta lebih sikit dengan Allah Ta'ala, suruh dia baca. Tak apa, tu tak ada masalah, dia pun baca pada kita, tak apa. Dalam keadaan kita sendiri baca, dan kadang-kadang iman kita ni kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Bila masa iman kita kuat tu, kita boleh lawan lah syaitan tu. Bila masa iman kita lemah, itulah peluang dia. Masa lemah itulah kita kena kuatkan. Yang mungkin kawan kita tolong baca, kita ikut. Kawan kita tolong baca pada kita, bolehlah tolong 2-3 kali. Ni sakit sikit jumpa ustaz, sakit sikit jumpa ustaz, sakit sikit jumpa ustaz. Yang dia sendiri baca Quran pun tak erti. Sekali jumpa tu 50, kali jumpa 50. Itu benda yang tidak betul, orang panggil. Benda yang tidak betul. Kadang-kadang kita boleh baca, tapi ada satu masa kita tak boleh nak lawan, kita rasa. Tak boleh nak lawan. Sebab iman kita pada ketika itu, kita pun minta tolong orang lain tu. Tak ada masalah benda tu. Tak ada masalah. Sebab kita dah try buat dah, kita kata. Kita dah try buat. Bukan tak jadi, tapi masalah iman kita nak lawan benda tu. Nak lawan jin, nak lawan iblis tu. Yang mungkin kita kata, bacaan dia tu perlu bersama-sama dengan kita baca, baru boleh lawan. Itu salah satu benda yang disebut oleh Wahid Abdul Salam Al-Bali dalam risalah dia. Baik. La ya'zubu anhu mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi. Tidak ada yang tersembunyi daripadanya, walau sebesar zarah pun yang di langit ataupun yang di bumi. La ya'zubu, perkataan azbu ni bermaksud sesuatu yang terlalu jauh sampai tak nampak. Ni tengok bahasa yang Tuhan guna. Maknanya tidak ada tersembunyi walau sebesar zarah. Tersembunyi tu maknanya benda yang jauh sangat sampai tak nampak. Kita pergi di apa orang panggil tempat buat cermin mata ni. Dia cek mata kita, dia kata rabun jauh. Kita pun masuk dalam mesin mata tu, kita nampak belon, nampak belon dalam tu lah, dalam mesin mata tu dah nampak belon duk jauh, makin lama makin jauh. Dia nak nampak kita tengok, boleh tengok setakat mana. Jauh tu dia makin dekat, baru boleh nampak power awak ni 500, power awak ni 400. Silau, dia kata silau. Lepas tu dia pun test balik, terbalik, N, D, sampai sehalus-halus. Kalau halus lagi kita tak nampak. Dan memang manusia kalau halus sangat memang tak nampak. Ni la ya'zubu, perkataan azbu maknanya terlalu jauh, terlalu halus sampai tak nampak. Tapi Allah Ta'ala tahu. Hak kamu tak nampak wahai manusia, Allah Ta'ala tahu. Halusnya pandangan aku. Mithqala dharrah. Dalah tak nampak satu, dia tambah perkataan dharrah. Sebesar zarrah. Zarrah ni atom dia panggil. Dalam bahasa fizik dia panggil atom. Atom ni satu benda, bukan bom atom tu. Satu benda yang nak kerak menegak pun tak boleh, nak kerak menentang pun tak boleh. Halus sangat. Nak kerak begini pun tak boleh, nak kerak begini pun tak boleh. Sehalus-halus atom tu pun dia ada pasangan dia. Pasangan dia. Sebab semua ni atas muka dunia ni ada pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci Allah yang menjadikan semua atas muka dunia berpasangan. Sama ada pada diri kamu sendiri ataupun benda yang kamu tak tahu pun ada pasangan. Laki, tina, laki perempuan, laki-laki perempuan. Pokok pun ada, pokok jenis benih jantan, jenis betina. Pasangan tu ada. Laki, pasangan dia perempuan. Pintu depan, pintu belakang. Depan, belakang. Tu pasangan dia tu. Kiri, kanan. Jadi semua ni ada pasangan. Allah Ta'ala buat atas muka dunia ni.
Zarrah ni pun, atom yang saya sebut tadi pun ada pasangan dia. Walaupun kecil-kecil begitu pun. Kecil lagu tu pun Tuhan tahu. Apa nak beritahu pada kita? Kita kena tahu bahawa kita ni tidak tersembunyi daripada pandangan Allah Ta'ala. Kalau halus sampai tak nampak pun Tuhan tahu, apatah lagi kita sebesar-besar manusia ni. Lagilah Tuhan nampak. Kalau kita ada benda begini, nak buat apa sahaja kejahatan tak jadi. Sebab apa? Ada CCTV dia. Lagi kan benda halus Tuhan nampak, lagi benda kecil lagi nampak. Dia duk mari benda begitu, nak buat jahat tak jadi. Nak buat khianat pun tak jadi. Bismillah. Hidup jiran kadang-kadang, jiran. Sapu. Tengok kiri tengok kanan, jiran tak ada. Pup, dia tahu, dia buang daun tu dalam pagar jiran. Ada jenis khianat gitu tau. Jadi khianat begitu tak macam mana. CCTV pun tak ada, dia kata. Tapi kalau dia ingat yang ni, Tuhan tahu walaupun sebesar zarah, tengok atas, kiri, kanan, ada hak atas tengok. Tak jadi. Dah ambil plastik hitam tu, letaklah tu. Padahal plastik hitam tu berlambak-lambak jual kedai RM2, dia tak beli. Dia tak pagar jiran juga, nak suruh jiran tu sakit hati. Jenis manusia panggil lagu tu. Nak macam mana? Jadi kalau ingat bahawa ni CCTV hak besar sekali, hak tahu walaupun perkara gaib, hak tahu walaupun perkara sekecil besar mana sekalipun, yang lebih tahu lagi, tahu hak adalah hati manusia tu. Allahu Akbar. Fis samawati wala fil, bukan tahu manusia sahaja, hak ada di langit baik, hak ada di bumi baik, semua hak tersembunyi kecil-kecil hak manusia tak tahu Tuhan tahu. Wala asghara min dzalika wala akbar, dan tidak ada pula yang lebih kecil ataupun lebih besar. Kalau benda kecil sangat kita tak nampak, tapi Tuhan tidak, Tuhan nampak. Kalau benda besar sangat mudah untuk kita nampak. Kecil pun Tuhan tahu, apatah lagi besar. Illa fi kitabim mubin, kecuali semua itu ada pada kitab mubin, makna luh mahfuz. Semua itu tertulis pada luh mahfuz. Orang tanya macam mana luh mahfuz semua sekali, Allah Ta'ala sebut luh mahfuz. Tempat Allah Ta'ala tulis di situ takdir yang berlaku dan akan berlaku. Apa yang akan berlaku Tuhan tulis di situ. Ni adalah beriman khairihi wa syarihi min Allah Ta'ala. Baik. Cuma dah kalau Tuhan takdir, ustaz, kita duduk biasa gitu, ikut takdir Allah, tak boleh. Kita kena usaha, kerana Allah Ta'ala ni dia boleh ubah bila-bila masa di atas kehendak dia. Dan kena ingat Allah ni, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah Ta'ala tidak mengubah nasib yang baik yang Allah Ta'ala tentukan kepada satu-satu kaum, sehingga kaum tu sendiri ubah perkara baik itu. Itu tafsiran daripada ulama kita lah, Syah Waliullah. Dia kata bahawa Allah Ta'ala tak ubah benda baik pada kita. Tuhan nak suruh kita jadi baik. Sebab tu Allah Ta'ala dia kira Nabi sebaik-baik manusia untuk kita ikut. Untuk kita ikut supaya kita ni jadi macam Nabi SAW. Cakap macam Nabi. Bukan bercakap dialek Nabi, cara Nabi, tidak. Bercakap kaedah yang Nabi tentukan. Apa kaedah bercakap? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Mana-mana orang beriman kepada Allah Ta'ala dan hari akhirat, dia berkata falyakul khairan. Apa makna tu? Dia kata benda yang baik ataupun dia senyap. Kita nak marah, kalau kita bercakap tentu dah marah, kita senyap. Kita senyap. Lepas habis kita nak marah, kita bercakap. Nah, jangan ketika bercakap tu nak marah bercakap amal satu habislah. Segala gajah, segala harimau, biawak, apa tubik belaka di mulut kita. Sebab kita nak marah. Kita diam saja. Tu kaedah agama ajar kita tu. Tapi kalau kita duk marah tu, kita bercakap, nak marah pada suami. Orang perempuan nak marah pada suami, dah. Isteri nak marah pada suami. Kadang-kadang dia tak sedar. Dia macam masuk hantu. Abang ni gini, bom. Habis dia marah, dia bersenyap. Duduk sejam, dia hantar mesej, minta maaf bang. Minta maaf pula lah. Biar dia marah. Lelaki jangan jawab. Lelaki awak tak tahu. Kalau duduk tengah marah tu, ambil kereta, ambil switch motor, pergi. Keluar tak? Pergi kedai, mamuk janda mana? Minum air tu secawang makan roti canai lah. Lagi sampai mesej, minta maaf bang. Tu je lah. Masa nak marah tu, nak kawal tak boleh.
Bukan bini saya cerita tu, bini orang lain tu. Jangan silap faham tu dah. Kebanyakan je begitulah. Ada hak baik tu ada hak perempuan hak dia tak bercakap nak marah. Orang perempuan kalau nak marah, dia marah malam marah. Pegang tangan suami. Nangis sikit. Nah, ambil minyak cap kapok tu letak di mata. Bagi tahu suami dah. Minta maaf bang, nak bagi tahu kenapa abang buat begini ya. Suami lembut hati. Apa kalau duk pom macam peluru Taliban tak jadi. Dah tak jadi apa, dia buat tak tahu. Lelaki pun tak tahu. Dia balik makan nasi, ada nasi dia makan, tak ada nasi dia makan kedai. Tu nak bagi tahu cara dia. Betul ke tak tahulah, wallahualam. Jadi tu cara Nabi. Nabi pernah marah ke tak? Kenapa Nabi tak pernah marah? Nabi marah. Tapi kalau kita tengok ulama kita lama apa dia bukukan berkenaan dengan hadis-hadis yang Nabi marah. Sedap juga kita baca Nabi marah. Nabi bila marah merah muka Nabi. Semua marah-marah Nabi tu kalau kita tengok hadis-hadis tu tak ada satu pun marah kerana nafsu. Marah kerana nak marah, tak ada. Marah kerana Allah Ta'ala suruh marah, ada. Contoh yang kita sebutkan, apabila Nabi memutuskan satu hukuman kepada seorang tu, kebetulan tu kena keluarga Nabi juga dia tu juga keluarga Nabi. Lalu sahabat-sahabat ni duk bincang lah. Sahabat bincang, siapa dia nak jumpa Nabi minta ringankan sikit hukuman. Orang ni kata kawan ni, kau tak berani. Yang kata kawan ni, saya pun tak berani. Bukan tak berani lah, minta sebab Nabi dah putuskan hukuman. Lalu sahabat kata ginilah, Usamah lagi minta, Usamah bin Zaid bin Harisah, cucu angkat Nabi. Zaid bin Harisah tu anak angkat Nabi, dia kira rapat dengan Nabi tu. Kalau kira bahasa zaman sekarang, kabel paling kuat lah tu. Jadi Usamah pun pergi lah. Dia jumpa Nabi, masuk, sebuah salah dia. Dia kata, Rasulullah nak beritahu sikit. Rasulullah kata, ada apa? Dia kata, hak tadi. Yang tadi tu macam mana? Rasulullah kata, apa dia? Tadi apa dia? Daklah Rasulullah, tadi tu lah. Apa dia? Rasulullah kata, apa dia hak tadi tu? Hak Rasulullah tetap hukuman tu tak boleh kekurang-kurang sikit. Merah muka Nabi. Merah muka Nabi. Nabi kata, inilah yang membinasakan kaum-kaum yang terdahulu. Mereka membantah apa yang diputuskan oleh nabi-nabi mereka. Lau kana Fatimah tu sadaqat, kalau Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, aku yang akan potong tangan dia. Itu Nabi marah. Usamah pun relax keluar. Jadi Usamah pun bela jugalah. Aku kena marah, mu suruh tanya maknanya lah. Kena marahnya aku. Lalu Nabi marah pada masa tu. Merah muka Nabi. Dan ada beberapa hadis lagi Nabi marah. Dan semua marah Nabi itu bukan marah ke nafsu. Ingat dah. Bila kita marah, saya ke siapa je, marah tu mesti syaitan duduk sekali. Nabi kata, mula-mula marah sangat tu, kamu berdiri, kamu duduk. Bila duduk tak boleh juga, kamu pergi ambil air semayang. Air, marah tu api syaitan ni. Pergi ambil air semayang. Nak marah lagi, mustahil lah kalau orang tu ambil semayang nak marah lagi. Nah, ada semayang ada rakaat. Ada orang nak tahan marah sampai terketar-ketar tahan marah ni. Tapi marah tu kan nafsu ataupun marah kerana Allah Ta'ala suruh marah. Tu je benda yang kita kena tengoklah hidup kita ni. Baik, ayat yang keempat. Sampai ayat 4 sudahlah hari ni. Dalam sebelum ayat ni sampai kiamat, dan sekarang Allah Ta'ala cerita tentang hikmah adanya kiamat tu kenapa. Kenapa Allah Ta'ala sebut ada bangkitnya semula ni. Yajziyal ladzina amanu wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim. Supaya Allah memberi balasan kepada orang yang mengerjakan amal yang salih. Allah Ta'ala beritahu segala perkara dalam alam ini kecil ataupun besar tadi Tuhan tahu. Kerana Allah Ta'ala nak beritahu bahawa jikalau amalan kebaikan walaupun sikit, Allah Ta'ala akan kira dan ada balasan untuknya. Maka ini adalah hujah yang kukuh berkenaan dengan hari kiamat. Kerana jiwa manusia ni mahukan kebenaran dan keadilan. Betul tak?
Dua benda yang manusia perlu. Adil, benar. Manusia tidak mahu ditipu. Dia kena bercakap benda yang benar, sebagaimana dia nak kepada kebenaran, sebagaimana itulah dia tak boleh tipu orang. Sebab orang yang dia tipu juga orang, dia juga orang. Kita tidak mahu kita ditipu oleh sesiapa pun. Kalau orang tu tipu kita, kita rasa macam mana? Hei, tak patut dia kata tipu. Terutamanya tipu duit. Dah, marah kita. Tapi kenapa kita tak rasa bila orang tu tipu bahagian agama? Dia mari bercakap tu benda tak ada dalil. Dia mari bercakap tu benda hak Nabi tak ajak pada kita. Tapi kita boleh percaya pada dia sedangkan dia tu penipu. Siapa kata penipu? Sebab tidak ada dalil. Hak dia bercakap tu benda yang tak ada dalil. Dia bercakap tu benda yang tidak ada sumber. Maknanya benda tu tipu. Tapi kita boleh terima dia menipu dalam agama, kita tak boleh nak terima orang tipu kita bahagian duit. Tu orang panggil masalah perasaan. Sebagaimana kawan ni, duit, masalah duit, dia tak boleh kita tipu, dia tipu kita, kita nak marah. Anak kita tipu kita rasa macam mana? Oh, nak marah betul. Anak minta RM50, kata cikgu nak guna duit, abah minta RM50. Minta RM50. Kita jumpa cikgu minta RM50 ke? Cikgu kata tak ada. Macam mana perasaan kita ditipu oleh anak? Ada ayah balik? Oh, baguslah lu menipu. Lain kali tipu lagi. Lah, kita tak kata begitu. Kita tanya soalan pertama, kenapa tipu? Duit ni ke mana? Sebab kita tidak mahu ditipu. Maka Allah tak menipu. Nabi tak menipu. Segala orang yang menipu di atas muka dunia, yang mungkin dia lepas hukuman mahkamah, tapi tak lepas akhirat. Kerana setiap orang yang menipu, ada sahaja orang yang dizalimi. Betul tak? Setiap orang yang menipu, ada sahaja orang yang dizalimi. Dan kita masuk nombor 2 tadi. Nombor pertama, benar. Semua orang nak cakap benar. Yang kedua, semua nak adil. Semua kita nak adil. Adil ni bukan makna sama rata. Tidak. Meletakkan sesuatu kena pada tempat dia, tu orang panggil adil. Kita meletak sesuatu tu kena dengan tempat dia. Kalau tak kena pada tempat dia, orang panggil bukan adil. Kalau tidak adil, nama dia zalim. Semua manusia dizalimi di atas muka dunia ini, baik di Amerika ke Melayu ke Cina ke, dizalimi, berhak untuk mendapat keadilan di hadapan Allah Ta'ala. Itu adalah hikmah adanya akhirat. Kalau tak ada akhirat, siapa nak bela orang ni? Hak dizalimi bertahun-tahun. Rakyat Palestin disekat makanan dia sampai kebuluran. Rakyat Afghanistan diserang negara dia. Rakyat Iraq dirampas negara dia. Banyak lagi orang yang mati tanpa keadilan yang betul. Tak muka dunia ni, bukan seorang, ramai. Tidak memberi hak. Tapi mereka semua tu mati dengan begitu saja. Tidak ada hak mereka untuk di hari akhirat. Hari akhirat, keputusan neraka. Keputusan neraka, tu sahaja. Cuma duk tingkat nombor berapa neraka tu Allahu alam. Tapi neraka atas muka dunia, keputusan masuk mahkamah. Keputusan mahkamah nak tentu penjara berapa-berapa tahun. Tak apa lagi kalau penjara 10 tahun pun 10 tahun kita hidup lagi, kita boleh hidup lagi atas muka dunia. Kita boleh duduk lagi atas muka dunia ni. Duduk di mana, kerja apa kita boleh buat lagi. Tapi akhirat masuk neraka. Apatah lagi bila masuk neraka dengan sebab syirik. Lagi tak boleh keluar pada neraka. Allahu Akbar. Itu kita tak boleh syirik dengan Allah. Kita kena jaga akidah kita supaya jangan jadi syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika lahum maghfirah. Dan mereka itu diberi keampunan. Allahu Akbar. Mereka berterusan buat kebaikan, jaga agama, Tuhan ampun dosa dia. Amal dia dikira walaupun sikit, yang kita rasa kita buat amal ni sikit. Sikit tak apa, berkesan dalam hati tu penting. Ikhlas pada Allah Ta'ala itu penting. Daripada banyak segala benda kita buat banyak tapi benda tak ada dalil, semua tidak dikira oleh Allah. Untuk dapat nikmat ni, cuba tuan-tuan bayang. Nabi kata dunia ini penjara bagi orang mukmin. Bermakna akhirat itu seolah-olah orang keluar daripada penjara. Betul tak? Akhirat tu orang keluar daripada penjara. Bila orang keluar daripada penjara tu, lah penjara dia kena makan yang ni, dia kena buat tu, dia kena buat gitu, dia kena gini-gini, semua aturan. Oh, seksa. Nak bebas tak boleh.
Orang mukmin kena jadikan dunia ni penjara. Kerana untuk lepas daripada penjara tu nikmat dia akhirat. Mana? Syurga. Kalau atas muka dunia pun adalah penjara, akhirat pun penjara neraka juga. Apa guna hidup? Atas muka dunia susah dah nak berlawan dengan syaitan. Nak lawan. Akhirat masuk neraka juga. Di penjara juga. Penjara neraka lagi teruk. Dengan makanannya teruk pada atas muka dunia. Kalau kita duduk dalam penjara atas muka dunia ni, hatta penjara mereka syarikat buat pun makan ayam juga. Makan ayam. Penjara Syria walaupun roti tu kerah. Jadi satu roti tu dia panggil roti dalam penjara. Roti ni Allah kerah sungguh. Kalau kita balingkan anjing tu mampu kerah aku rasa. Kerah roti tu kalau duduk ni. Gitu bunyi dia. Tapi kena gendam air dulu, kena cicak, kena letak air dulu lama-lama baru boleh makan. Teruknya roti tu. Tak lalu nak makan kita kata. Tak lalu nak makan. Tapi terpaksa makan. Roti sedap lagi. Boleh halah perut lagi, boleh hidup lagi walaupun penjara bertahun-tahun. Syekh-syekh duduk dalam penjara tu. Boleh hidup lagi. Tapi ni neraka. Makan pun sakit, tak makan pun sakit. Semua ini Allah Ta'ala sebut ulaika lahum maghfirah, tapi mereka diberi keampunan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita perlukan keampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Last sekali, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia ini kepada orang mukmin, maknanya cara Allah Ta'ala bagi rezeki itu penuh dengan kemuliaan yang menyebabkan tersentuh hati dia untuk bersyukur dengan Allah Ta'ala. Rezeki yang diberi untuk mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Ada orang yang diberi oleh Allah Ta'ala dengan keadaan tidak nikmat, tapi menjadi bala yang besar kepada dia, yang menyebabkan dia tu dihancurkan oleh Allah Ta'ala, dimusnahkan oleh Allah, walaupun dia tu kaya, walaupun dia ada segala-galanya. Rizqun karim, rezeki yang baik. Rezeki yang baik mana rezeki yang Tuhan bagi, yang orang yang dapat tu ada nilaian kesyukuran dia kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan diberkati Allah SWT. Kita berhenti sekat tu lah insya-Allah. Sejuk ni tak boleh mengaji banyak-banyak, lena. Mengaji sikit-sikit sudahlah. Jadi insya-Allah kita sambung kuliah kita pada minggu hadapan pada ayat yang kelima. Jadi saya harap tuan-tuan semua supaya hadirlah tiap-tiap minggu untuk mengaji ni, dan bukan mudah untuk kita istiqamah dengan mengaji ni, satu benda yang susah. Jadi saya harapkan supaya pakak-pakak mari, panggil-panggil lagi anak beranak kita ke, waris-waris kita, kaum kerabat kita, mari mengaji. Hari Sabtu kita ada 2 sesi. Mari awal-awal ambil tempat masing-masing, selesa, tempat selesa. Ada dengan airconnya, ada dengan airnya, kita sedia jamuan di belakang tu. Mari tak bayar duit apa dah, mari tu beri makan pula. Lagi tak mari tu banyak Tuhan kena soal, esok akhirat tu banyak kena soal daripada Allah. Jadi insya-Allah lah pakak-pakak mari, wallahu alam. Qul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi